Kalau dia angkat kepala, muka dia nampak bercahaya. Dia tunduk kepala dia sebut macam air yang jatuh. Perkara yang pertama yang akan dilakukan oleh Nabi Isa bin Maryam adalah membunuh Dajjal. Kenapa Nabi Isa diturunkan? Tujuan untuk dibunuh Dajjal. Rasulullah kata, kalau orang kafir yang bau nafas Nabi Isa AS, bauan aroma Nabi Isa AS, mati. Mati orang kafir sebut. Kalau kita pergi ke Madinah, ada kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hujung tu, Abu Bakar di hujung tu yang disebut dengan Sayyidina Umar, ada satu lagi kubur kosong. Satu lagi kubur kosong. Kubur kosong ni siapa? Kubur yang disebut dengan Nabi Isa bin Maryam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita kepada Allah di atas peluang kita masih lagi dalam membicarakan tentang mengenai tajuk tanda-tanda saat mana nak berlakunya kiamat. Apabila hampir-hampir berlakunya kiamat ini, maka di sana Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan beberapa tanda-tanda yang besar. Dan kita masih lagi dalam membicarakan tentang tanda-tanda inilah. Agar kalau kita tanya kenapa kita kena belajar dan kita kena tahu tajuk yang sebegini, jawabnya ialah dengan tujuan untuk kitanya membuat persiapan pada diri kita dan supaya kita tak terkeliru di saat mana kita sampai pada masa yang tersebut. Kerana ramai di kalangan kita, waktu mana kita hidup ini, kita hidup dalam keadaan yang leka dan lara. Dan ramai di kalangan kita demikian. Bila kita tak ada buat dalam keadaan kelalaian pada diri kita, maka akhirnya kita tahu-tahu datang satu suasana yang menakutkan dan menggemparkan dalam hidup kita, yang disebut dengan hari kiamat. Hari kiamat ni hari yang pasti terjadi dalam hidup kita. Sebagaimana berlakunya kiamat kecil, maka akan berlakulah kiamat besar. Yang disebut kiamat kecil ialah kematian. Kita pun tengok tiap-tiap di kalangan kita ni dah berlaku dah kematian. Ramai dah di kalangan kita dah mati. Ayah kita, arwah ayah kita dah meninggal dunia. Kemudian arwah datuk nenek moyang kita dah meninggal dunia. Saudara-saudara kita dah meninggal dunia. Demikian juga dengan kita. Kita ni pun akan berlakunya saat yang disebut dengan kematian. Bila berlakunya saat kematian pada kita, maka di waktu itu kita kena tahu apa benda dan apa keadaan yang akan terjadi pada sebelum daripada kematian kita. Demikian juga dengan alam ini. Alam ini Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ada tanda-tanda dia. Allah nak tutup alam ini, Allah jadikan beberapa tanda. Antara tanda yang besar yang kita bincang sebelum daripada ini ialah tanda turunnya Nabi Isa AS. Bila turunnya Nabi Isa bin Maryam ini, maka itu tanda besar yang nak menunjukkan bagaimana berlakunya kiamat. Allah nak tutup dah alam ininya. Dan hari ini kita sampai pada beberapa perbincangan tentang siapa Nabi Isa AS ini, yang kita tanya kenapa dia mesti turun dan kenapa keadaan terjadi sebegitu. Dalam penjelasan yang pertama sebelum daripada ini, saya dah jelas kenapa Nabi Isa ini diturunkan. Bagaimana pula Nabi Isa diturunkan. Dalam perbincangan kita sebelum daripada ini, kita dah bagi tahu dah. Nabi Isa ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut dia tidak dimati, tapi dia diangkat oleh Allah. Wa ma salabuhu wa ma qataluhu walakin syubbiha lahum. Allah Subhanahu Wa Taala sebut demikian. Mereka tidak membunuh. Wa ma qataluhu wa ma salabu. Mereka tidak membunuh dan mereka tidak salib Nabi Isa, tapi Allah telah menjadikan Nabi Isa ni syubbiha lahum, telah dijadikan kesamaran pada orang lain. Yang menyebabkan yang mereka salib tersebut bukan yang mereka salib itu Nabi Isa, tapi Nabi Isa ni telah diangkat oleh Allah untuk berada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala manakala dia akan turun. Bila Nabi Isa AS ni akan turun? Bila sampai saat di mana
waktu mana Nabi Isa AS ini Allah turunkan, waktu mana Allah nak tutup alam ini. Bila Allah nak tutup alam ini, Allah turunkan Nabi Isa AS. Di mana tempat turunnya Nabi Isa bin Maryam ini? Kita akan tanya. Tempat turunnya Nabi Isa bin Maryam ini telah disebut dalam sunnah yang mulia. Tempat yang tidak diperselisihkan lagi, iaitu Menara Putih sebelah timur Damaskus yang berada di sisi Masjid Al-Anwar. Di tempat tersebut, Menara Putih di dia akan turun dekat dengan Syria, bumi Syria di Damsyik itu yang berada di sisi Masjid Al-Anwar. Di tempat itulah Nabi Isa AS diturunkan. Di Damaskus ini, sebutan Syarqiyah hanya digunakan untuk menunjukkan tempat yang berada di sisi timur Masjid Al-Umawi. Tempat sekarang ni, Masjid Al-Umawi ni sedang perang keadaan ini. Dia akan turun pada waktu mana iqamah. Waktu mana iqamah berlaku sehingga Al-Mahdi, imam kaum muslimin ketika itu berkata pada dia. Imam Mahdi, bila tengok Nabi Isa AS turun, Imam Mahdi akan sebut, majulah wahai ruh Allah. Maknanya, kamu bergerak ke depanlah, jadi imamlah, wahai ruh Allah. Nabi Isa bin Maryam berkata, kamu yang sepatutnya mengimami kerana solat diiqamahi untuk kamu, bukan untuk aku. Waktu mana nak semayang, di antara qamat dengan waktu mana qamat dan juga waktu mana nak semayang tu, datang Nabi Isa AS. Nabi Isa datang, Imam Mahdi ada. Imam Mahdi yang sepatut jadi imam. Imam Mahdi tengok Nabi Isa, dia pun sebut pada Nabi Isa ke depan lah untuk jadi imam. Untuk jadi imam. Lalu Nabi Isa jawab bahawa kamulah yang sepatutnya jadi imam. Kerana orang iqamat untuk kamu, bukan iqamat untuk aku. Katanya kata Nabi Isa AS. Hal ini terjadi kerana Al-Mahdi mengetahui bahawa Isa bin Maryam AS telah turun. Nabi Isa AS telah turun. Ia akan turun di Menara Putih. Imam Mahdi, dia tahu bahawa Nabi Isa AS turun. Allah bagi ilmu kepada Imam Mahdi untuk mengetahui Nabi Isa AS. Dan dia akan turun di Menara Putih di sebelah timur Masjid Al-Umawi. Sebelah timur Masjid Umawi ni, sebelah belakang. Maksudnya demikian. Bukan dia sebelah depan. Sebelah depan itu sebelah barat. Untuk itu, Al-Mahdi mengutamakan dalam solat sebagai penghormatan terhadap kedudukan Nabi Isa bin Maryam AS. Waktu mana nak berlakunya keadaan itu, Imam Mahdi akan memuliakan Nabi Isa AS. Dia akan sebut, bergeraklah ke depan untuk jadi imam. Kenapa bergerak untuk ke depan jadi imam ni? Jawabnya, kerana dengan tujuan untuk dia menjadi imam tu, kerana Nabi Isa tu jauh lebih mulia dibandingkan Imam Mahdi. Aus bin Aus radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam hadis Rasulullah sebut, Isa bin Maryam AS akan turun di Menara Putih, Al-Manaratul Bayda, di timur sebelah Damaskus ataupun di Damsyik yang sedang bergolak sekarang ini, yang saya fikir ni di antara Malhamatul Kubra yang sedang berlaku keadaan peperangan di Syria sampai hari ini. Masih lagi dalam keadaan yang belum berhenti peperangan ini sendiri. Kita dapati bahawa Bashar Assad itu sendiri telah bawa pula tentera-tentera, bawa pula yang disebut dengan disokong oleh Rusia untuk menentang atau membunuh rakyat dia sendiri. Ini keadaan yang sedang berlaku. Masih lagi perang di bumi Syria dalam keadaan yang belum selesai lagi. Maknanya apa dia? Sedang berlaku Malhamatul Kubra. Kalau sekiranya kita tak ambil berat terhadap peristiwa akhir zaman yang sedang berlaku ini sendiri. An-Nuwas bin Sam'an Al-Kilabi radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setelah mana menyebut sifat dan keluarnya Dajjal, maka ketika dia seperti itu, Allah menghantar Isa bin Maryam dan alaihissalam, ia turun di Menara Putih di timur Damaskus ataupun di Damsyik yang sekarang ni lah. Dia akan turun di Menara Putih di Masjid Umawi. Senang ceritanya, dekat dengan masjid tersebut, sebelah timur dia akan turun dan dia akan bergerak ke depan untuk menjadi di antara solat iqamah di waktu itu. Ibn Katsir dalam bukunya An-Nihayah berkata, saya telah melihat dari berbagai buku bahawa ia turun di Menara
Menara Putih sebelah timur Masjid Damaskus. Hal ini dijelaskan dalam Sahih Muslim, hadis yang bernombor 2061. Hadis Imam Muslim itu sendiri. Tuan-tuan boleh tengoklah bagaimana dalam hadis itu cerita di mana tempat turunnya Nabi Isa AS di Syria. Senang ceritanya. Kalau kita sebut di Syria, di mana? Di Damsyik. Di mana di Damsyik? Di sebelah Menara Putih di Masjid Umawi itu sendiri. Masa turunnya Nabi Isa bin Maryam ini masa bila? Kita sebut tadi masa iqamah. Waktu mana iqamah semayang, dah iqamah dah nak semayang tu, turun Nabi Isa AS. Sebagaimana hadis-hadis yang mulia yang kita sebut sebelum daripada ini, dalam perbincangan kita yang panjang, turunnya Nabi Isa AS ini terjadi pada akhir zaman dan merupakan salah satu tanda besar berlakunya hari kiamat. Bila turun Nabi Isa AS, itu tanda nak berlakunya hari kiamat. Waktu turunnya adalah pada waktu kemunculan Al-Mahdi dan keluarnya Dajjal serta Ya'juj wa Ma'juj. Keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Semua itu merupakan rangkaian tanda besar hari kiamat. Tanda besar harinya kiamat. Artinya Isa bin Maryam alaihissalam turun di tengah-tengah peristiwa tanda-tanda besar hari kiamat. Nabi Isa alaihissalam telah disebut dalam beberapa hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila satu tanda besar hari kiamat telah muncul, yang lain akan mengikuti seperti kalau mutiara yang diputuskan talinya. Bila sebut saja hadis tentang berlakunya tanda, satu je tanda Imam Mahdi keluar ke, berlaku Malhamatul Kubra ke, yang sekarang ni sedang pegang di bumi Syria itu, yang dalam keadaan yang pegang yang panjang ini sendiri, macam mutiara yang kena putus. Satu terjuntai satu-satu yang lain. Kerana itu kita mendapatkan dalam satu waktu terjadi 4 tanda besar. Dalam satu waktu ni terjadi 4 tanda besar. Yang pertama Al-Mahdi. Yang kedua Ad-Dajjal. Yang ketiga turunnya Isa AS. Dan yang keempat keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Ini di antara tanda berantai itu. Sekaligus berlaku. Ya'juj wa Ma'juj, Nabi Isa bin Maryam, kemudian sebelum daripada itu Imam Mahdi dan perang Malhamatul Kubra. Setelah tanda-tanda itu, tanda yang lain akan mengikutinya dengan cepat. Tanda-tanda yang lain pun akan keluar terus. Apa dia tanda yang lain? Seperti asap. Akan keluar asap-asap daripada bumi. Mula berasap daripada bumi, ataupun daripada langit, ataupun yang dinamakan dengan dukhan. Datang jerebu yang banyak. Binatang mula melata. Binatang-binatang buas akan mula keluar, dan binatang berbisa akan mula keluar di atas muka bumi ini. Terbitnya matahari daripada barat akan keluar, dan seterusnya akan keluar beberapa tanda-tanda yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah menjelaskan waktu keluarnya Nabi Isa bin Maryam itu, iaitu pada waktu salat akan didirikan. Dan Imam Mahdi akan mengimami manusia di waktu itu. Bila Nabi Isa akan muncul? Waktu mana nak solat? Waktu mana solat? Tak boleh sebut solat zuhur ke, solat asar ke. Tapi yang dibincang, ada yang mengatakan solat yang dilakukan adalah solat asar. Ada yang sebut bila Imam Mahdi ni keluar, solat asar. Ada juga yang mengatakan solat subuh. Waktu mana semayang subuh? Nak semayang subuh. Pada waktu mana nak semayang subuh tu, keluar Imam Mahdi. Sebelah belakang, sebelah timur, di sebelah Menara Putih, jalan je terus ke depan. Kemudian Imam Mahdi tengok, Imam Mahdi pun suruh dia jadi imam. Pendapat yang paling rajih adalah pada waktu subuh yang digambarkan demikian. Tu kita diajar supaya jaga solat subuh berjemaah. Diajar. Kenapa solat subuh berjemaah? Nabi Isa AS turun waktu mana solat subuh berjemaah ni. Ini yang utama pada diri kitanya. Kita bangun dan kita benarkan pada diri kita, kita awalkan pada diri kita dalam keadaan yang kitanya semayang subuh berjemaah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fiikum wa imamukum minkum?" Kata Rasulullah tanya, bagaimana pandangan kalian? Bagaimana keadaan kalian jika Nabi Isa bin Maryam itu telah turun pada kamu dan mengimamkan kamu daripada golongan kamu? Bila dia nak pergi itu jadi imam, lalu dia pergi ke depan, untuk ke depan saja Imam Mahdi nampak. Imam Mahdi tolak dia, suruh jadi imam.
Maksudnya tolak tadi bukan tolak jatuh, tidak. Tolak ni maksudnya mengajak dia untuk jadi imam. Minta dia untuk jadi imam. Lalu Imam Nabi Isa AS disebut, saya tak layak, sepatutnya kamu yang jadi imam. Dia akan sebut demikian. Allahu Akbar. Peristiwa ini terjadi dalam suasana persiapan kaum muslimin untuk memerangi Dajjal. Waktu mana keadaan yang sedang berlaku tu, keadaan orang mukmin sedang mendengar dah cerita Dajjal. Dajjal yang sedang keluar ni dan sedang meluruskan barisan sebelum solat didirikan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada saat mereka bersiap-siap untuk perang, meluruskan barisan dan ketika solat akan didirikan di iqamah, tiba-tiba Isa bin Maryam turun dan menjadi imam pada mereka. Dan untuk menjadi imam pada mereka. Ini di antara masa, kalau ditanya, masa bila yang Nabi Isa ni akan turun? Ada pendapat kata waktu asar. Ada pendapat kata waktu semayang subuh. Dan paling rajah ialah semayang subuh lah. Paling kuat ialah yang disebut dengan semayang subuh. Sifat Isa bin Maryam ini, Rasulullah SAW telah menyifati Isa bin Maryam alaihissalam waktu turun di Menara Putih sebelah timur Masjid Al-Amawi di Syria ini, di Damsyik ini, dengan sifat-sifat yang terpuji. Tanda-tanda. Kalau kita tanya, macam mana sifat Nabi Isa waktu mana dia turun itu? Dia adalah seorang lelaki yang bentuk badan dia dalam keadaan tegap dan wajah dia putih kemerah-merahan. Wajah dia putih kemerah-merahan. Nabi Isa AS. Kalau orang tanya, bentuk Nabi Isa tu macam mana? Dia badan dia, postur tubuh badan dia tu tegap macam orang yang berbadan sasa, dipanggil demikian. Kemudian wajah dia putih kemerah-merahan. Kalau ditanya, Nabi Isa tu macam mana wajah dia? Putih kemerah-merahan. Jika dia menundukkan kepala, butiran air bercucuran, dan begitu dia mengangkat kepala, batu zamrud yang berkilauan seperti mutiara akan berjatuhan. Allahu Akbar. Dia tunduk tu bagaikan air yang menitis. Orang panggil handsome lah, handsome, smart. Orang yang smart. Kalau dia angkat kepala, wajah dia tu nampak bercahaya. Macam batu zamrud yang berkilauan seperti mutiara yang akan berjatuhan. An-Nuwas bin Sam'an radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yanzilullahu Isa alaihi salam indal manaratil bayda syarqiyan di Dimashq baina mahrudatain wadi'an kaffaihi alal ajnihatin malakain idza ta'ta'a ra'sahu qatara wa idza rafa'u tahaddara minhu himanun kallu'lu'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Allah akan menurunkan Nabi Isa alaihissalam ini, Isa bin Maryam ini, di Menara Putih di timur, di sebelah Damsyik ataupun di sebelah Syria itu, yang sedang perang sekarang ni, yang sedang perang. Nabi Isa akan turun dalam keadaan berpakaian berlapis dua. Satu lapis dalam, kemudian lapis kat luar satu lagi. Berlapis dua pakaian dia. Kemudian dalam keadaan wadi'an kaffaihi ala ajnihah, seraya dia merentangkan kedua tangannya di atas sayap dua malaikat. Dia akan turun tu, dia dalam keadaan diturun begitu. Diturun oleh sayap malaikat, dia akan turun. Ketika dia menundukkan kepala dia, bila dia tunduk saja kepala dia, butiran air bercucuran, dan begitu mengangkat kepala dia, batu zamrud yang berkilauan seperti mutiara akan berjatuhan daripadanya itu sendiri. Kalau dia angkat kepala, muka dia nampak bercahaya. Dia tunduk kepala dia sebut macam air yang jatuh. Seumpama demikian. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa baini wa baina Isa nabiyyun wa innahu nazilun fa idza ra'aitumuhu fa'rifuhu. Rajulun marbu'un ila al-humratin wal bayadin baina mumarrasataini ka'anna ra'sahu yaqturu wa illam yusibhu balal." Antara aku dan Isa tidak ada seorang nabi pun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Di antara aku, laisa baini wa baina Isa nabiyyun.
Di antara aku dengan Nabi Isa, tak ada seorang pun yang boleh mengaku jadi Nabi. Itu cara Rasulullah jelaskan demikian. Kemudian, wa innahu nazilun. Sesungguhnya, dia benar-benar akan turun daripada langit. Allah akan turunkan. Nabi Isa tu turun daripada langit tu daripada mana? Malaikat akan turunkan dia. Kemudian turun daripada sayap para malaikat Allah turun. Kemudian bila dia turun tersebut, bila kamu melihat dia, ketahuilah bahawa ia adalah seorang lelaki. Jangan ada pula yang kata dia Nabi Isa tapi dia perempuan. Membohong lah tu. Dia membohong. Dia tu seorang lelaki. Tanda-tanda Nabi Isa ni. Kemudian berperawakan tubuh dia dalam keadaan sederhana. Badan dia tu badan yang sederhana. Dan dia berkulit putih kemerah-merahan. Kulit dia tu putih kemerah-merahan. Ia akan turun dengan memakai 2 lapis pakaian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ka'anna ra'sahu yaqturu, dan kepala dia seolah-olah menitis air walaupun tidak basah. Nampak di rambut dia tu nampak macam ada air walaupun tak basah. Bersih dalam keadaan sebegitu. Aqil bin Khalid berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, dalam menyifatkan Nabi Isa bin Maryam saat turunnya, kulit dia dalam keadaan kemerah-merahan, rambut dia dalam keadaan ikal, dan dadanya dalam keadaan lebar. Dalam riwayat lain disebut, ia lelaki sebaik-baik orang yang berkulit sawo matang. Yang kamu lihat, berambut dia lurus dan juga dalam keadaan bersih. Itu Nabi Isa bin Maryam. Jangan ada yang mengaku jadi Nabi Isa pula. Lepas pada ni jangan ada. Kecuali bila Nabi Isa AS turun, Imam Mahdi akan nampak. Dia akan tengok demikian. Dan orang di kawasan masjid itu akan tahu Nabi Isa. Masing-masing ingat balik hadis ini. Hadis yang dipelajari. Sebab tu kita kena ada ilmu. Belajar dan kita maklum pada keluarga kita. Bagi tahu pada keluarga kita tentang kedatangan yang disebut dengan kedatangan Nabi Isa AS. Tanda dunia nak ditutup oleh Allah SWT. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sebut, saya melihat Nabi Isa bin Maryam AS adalah seorang lelaki-lelaki. Nabi Isa AS lelaki. Dan berperawakan tubuh sedang. Tubuh badan dia tu dalam keadaan postur badan dia tu sederhana. Macam orang-orang biasa. Berkulit putih kemerah-merahan. Rambut dia berambut lurus. Dalam hadis lain, Abu Hurairah menambah, ia bagaikan keluar daripada bilik air. Kamar mandi. Nabi Isa bila dia datang tu macam orang baru keluar daripada bilik air. Itu tanda dalam keadaan yang dia ni seorang yang dinamakan dengan Nabi Isa AS. Perkara yang pertama yang akan dilakukan oleh Nabi Isa bin Maryam adalah membunuh Dajjal. Kenapa Nabi Isa diturunkan? Tujuan untuk dibunuh Dajjal. Ini tolong jelas pada saudara-saudara kita di kalangan orang Kristian. Bagi tahu pada mereka bahawa yang kamu salib, yang kamu kata Nabi Isa telah mati dibunuh, tak betul. Tak betul. Wa ma salabuh wa ma qataluh, dan mereka tidak bunuh. Wa ma qataluhu wa ma salabuh. Mereka tidak bunuh Nabi Isa. Mereka tidak salib Nabi Isa. Walakin syubbiha lahum. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sebut dia telah dijelmakan orang lain. Waktu mana berlaku demikian? Bila turun Nabi Isa AS. Nabi Isa turun ni, tugas itu dikerjakan sejak hari pertama. Dia turun di atas muka bumi ni, saat itu orang sedang memikirkan masalah Dajjal yang semakin teruk. Orang sedang sibuk dengan masalah Dajjal. Dajjal ni buat PL. Dia panggil keadaan Nabi Isa turun. Mengerikan dan membimbangkan. Dan sudah harus segera dihentikan tanpa ditunda-tunda lagi. Ni. Para hadirin sekalian perhati ya. Yang jahat ni kan, bila berlaku akhir zaman ni, ada orang mengaku begitu, mengaku begini. Yang jahat tu lambat untuk diambil tindakan. Yang baik je, cepat je diambil tindakan. Manakala yang baik-baik, orang mengajar ke, orang kuliah ke, orang buat benda yang disuruh oleh Allah, taat pada perintah Allah, cepat je datang. Tapi kalau sekiranya, yang namakan dengan apa dia, bila dalam keadaan yang tak betul je, yang tak betul tu, dia lewat. Ni perangai Dajjal, dia panggil. Dajjal dia akan buat jadi keadaan demikian. Kemudian, setelah mana turun Nabi Isa di menara putih di sebelah
Damsyik ataupun di Syria ini, ataupun di timur Masjid Al-Umawi yang sedang runtuh. Banyak kawasan yang runtuh lah bila berlaku perang. Kemudian Nabi Isa bin Maryam AS segera beranjak menuju kepada Baitul Maqdis. Lepas pada semayang subuh di Masjid Al-Umawi itu, kemudian Nabi Isa akan bergerak pergi ke Palestin, ke Masjid Maqdis pula, Baitul Maqdis, di mana Dajjal dalam keadaan yang memporak-perandakan kaum muslimin di sana. Dia pergi ke Baitul Maqdis. Dajjal ni dia pergi ke Baitul. Tengok sekarang, kita boleh tengok. Ada tak ada Dajjal di Baitul Maqdis. Nak sebutnya gambaran keadaan berlaku di sana. Mereka adalah sekelompok daripada kaum muslimin yang tidak beriman kepada Dajjal sebagai Rab dan Ilah. Ada orang lawan dengan Dajjal ni, yang orang Islam yang tak mengaku dia bukan Tuhan. Jangan ingat Dajjal itu Tuhan. Sebab ada manusia, kebanyakan manusia mengatakan bahawa Dajjal itu adalah Tuhan. Kena ingat, Allah ni satu je. Allah ni tak buta. Manakala Dajjal tu buta mata. Jelas-jelas buta mata. Mereka juga mengetahui bahawa ia adalah Dajjal yang buta sebelah mata dia, yang keluar di akhir zaman. Nabi Isa AS ni, dia bergerak ke arah tersebut. Setibanya di sana, Nabi Isa bin Maryam AS mula memerintahkan kaum muslimin agar membuka pintu Baitul Maqdis. Bila sampai saja di Palestin, Nabi Isa AS akan arahkan orang Islam ni supaya buka pintu Baitul Maqdis. Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idzan sarafa qala Isa alaihi salam, iftahul bab fayuftahu wara'ahu dajjal ma'ahu 70,000 Yahudiyyin kulluhum zu sayfin muhalla wa sajin, fa idza nazara ilaihi ad-dajjal zaba kama yazubul milh fil ma' wa yantaliku hariyan wa yaqulu Isa alaihi salam, inna li fika darbatan lan tasbiqani biha fayudrikuhu indal bab luddi syarqi fayaqtuluhu fayahzimullahu al-yahud." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Rasulullah kata, ketika mana Dajjal faizan sarafa, apabila bergerak saja Nabi Isa alaihi salam, qala Isa alaihi salam, lalu Nabi Isa alaihi salam mula sebut apa dia, ketika mana telah selesai di Masjid Umawi ni, dia akan bergerak terus pergi ke Baitul Maqdis ataupun Masjid Al-Aqsa. Bila berada di Masjid Al-Aqsa, Nabi Isa AS kata, bukalah pintu itu. Buka pintu Masjid Al-Aqsa itu. Bila dibuka saja, fayuftahu, lalu dibuka. Bila buka saja, mereka membuka di belakang daripada pintu itu, di sebalik pintu itu, ada Dajjal. Dajjal bersama lebih kurang 70,000 orang Yahudi. Tentera-tentera Dajjal. Ada lebih kurang 70,000 tentera Dajjal yang semuanya membawa pedang terhunus dan juga tajam. Rasulullah sebut, semua tentera-tentera dia tu bawa senjata yang tajam, yang terhunus. Ketika mana Dajjal melihat Nabi Isa AS, ia mencair sebagaimana cairnya garam di lautan. Dajjal tengok je Nabi Isa, cair. Dia cair, maksudnya cair itu macam cairnya garam di lautan. Maksudnya melemah. Dajjal tu jadi lemah. Yang tadi bukan main lagi, beria kuat dianya, sebelum daripada ni kuat. Tiba-tiba bila tengok Nabi Isa, dia akan jadi cair. Ia pun melarikan diri. Dajjal tengok Nabi Isa, dia pun lari terus. Bila dia lari, Nabi Isa akan berkata, sungguhnya aku akan membunuh kamu. Aku akan pancung kamu, wahai Dajjal. Kamu tidak akan mampu mendahului saat kematian kamu, wahai Dajjal. Kemudian Nabi Isa menangkap dia, mengejar Dajjal ini, berjumpa balik di pintu Lud. Berjumpa di pintu, betul-betul di pintu Lud sebelah timur, dan mula menikam Dajjal itu. Akhirnya Allah menghancurkan Yahudi itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita keadaan yang bila saat mana berlakunya nak berlakunya kiamat, Allah Subhanahu wa taala jadikan demikian. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan turunnya Nabi Isa bin Maryam dan salatnya bersama orang-orang beriman. Beliau bersabda, ketika mana musuh Allah Dajjal melihat dirinya, ia mencair seperti cairnya garam di lautan. Cair. Kalau dibiarkan, pasti ia akan mencair
sampai binasa. Tetapi Allah berkehendak membunuhnya dengan tangannya, Nabi Isa bin Maryam, sehingga diperlihatkan darahnya kepada mereka dalam pertempuran yang sebegitu. Allahu Akbar. An-Nawas bin Sam'an Al-Kilabi berkata, Nabi SAW bersabda, "Fabainama huwa kadzalik idh ba'atha Allahul Masih ibn Maryam fayanzilu indal manaratil bayda syarqi Dimashq baina mahrudatain wadi'an kaffaihi ala ajnihatin malakain idza taqta'a ra'sahu qatara wa idza raka'ahu tahaddara minhu jummanun kallu'lu' fala yahillu likafir yajidu riha nafsihi illa mat wa nafsuhu yantahi haitsu yantahi tarfatuhu fayatlubuhu hatta yudrikuhu bibabil luddi fayaqtuluh." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ketika mana Dajjal mula berluasa di atas muka bumi ini, Allah mula mengutuskan Nabi Isa bin Maryam. Nabi Isa ni akan turun di Menara Putih di sebelah timur Dimashq. Di Damsyik itu. Berpakaian lapis dua lapis pakaian dia. Pakaian pertama, pakaian dalam, kemudian pakaian luar. Satu lagi. Seraya dia akan merentang kedua tangannya di atas sayap dua malaikat. Maksudnya dia akan diturunkan macam nak landing. Kapal terbang landing itulah. Senang ceritanya. Kemudian seraya dalam ketika mana dia menundukkan kepala dia, butiran air bercucuran yang jatuh. Bila tunduk je, macam air yang jatuh di atas kepala, nampak berseri-seri. Kemudian bila dia angkat kepala dia, Rasulullah kata, bagaikan batu zamrud yang berkilauan seperti mutiara yang berjatuhan daripada muka dia ni sendiri. Nak gambarkan tentang cantik dan handsome, kemasnya Nabi Isa AS. Setiap orang kafir yang mengharapkan bauan nafasnya akan mati. Rasulullah kata, kalau orang kafir yang bau nafas Nabi Isa AS, bauan aroma Nabi Isa AS, mati. Mati orang kafir sebut. Nafasnya menyebar sejauh pandangan matanya. Bauan Nabi Isa AS itu tersebar sejauh mana? Sejauh pandangan mata. Bau wangi dia. Dia mencarinya Dajjal sehingga menangkap di pintu Lut, lalu membunuh Dajjal itu. Rasulullah cerita demikian. Kemudian boleh jadi ada orang tanya, apa rahsia di sebalik tidak dibiarkan Dajjal mati, menghirupkan nafas Nabi Isa AS sebagaimana orang kafir? Jawabnya, Nabi Isa ingin membunuh Dajjal dengan senjatanya untuk menyudahi fitnah makhluk ini. Allah tak matikan dengan bauan. Nabi Isa AS, bau dia tu mati habis orang kafir. Bauan dia tersebut. Tapi Dajjal tak mati. Tak mati. Dengan bauan. Ni beza, dipanggil demikian. Kemudian dalam keadaan sebegitu, kenapa? Kerana Allah nak suruh nampak Dajjal itu dibunuh dengan tangan Nabi Isa AS. Pada saat itu, semua orang menyaksikan pembunuhan dan kematian Dajjal. Dia orang nampak. Orang tak mati dalam keadaan, Dajjal tak mati dalam keadaan bauan. Tetapi mati dengan keadaan apa dia? Yang disebut dengan pembunuhan yang dilakukan oleh Nabi Isa. Ketika mana Dajjal tersungkur, tak berdaya sama sekali, dan berlumuran darah, manusia mengetahui bahawa Dajjal adalah manusia yang lemah. Baru manusia perasan. Lemah juga, mampu juga Dajjal. Baru kita boleh faham. Kalah dan semua yang selama ini dikatakan adalah pembohongan dan dusta semata-mata. Itu cara kenapa demikian. Kemudian, boleh jadi Nabi Isa AS mengetahui hal itu daripada kita Allah SWT. Iaitu ketika Allah menyelamatkan jasad Fir'aun yang mendakwa ketuhanannya, sedangkan seluruh pasukannya tenggelam di lautan. Supaya orang yang melihat mayatnya terdampar di laut dalam keadaan tak berdaya. Dengan demikian, pengakuan dia sebagai ketuhanan batal di hadapan seluruh manusia. Mati juga. Tuhan apa mati? Tuhan ni tak hidup, tidak mati-mati. Dia hidup dan tak mati-mati. Firman Allah Ta'ala, فَالْيَوْمَ نُنْجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. Pada hari ini kami selamatkan kamu, wahai Fir'aun, dengan badan-badan kamu. لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً, dengan tujuan untuk menjadi satu ayat ataupun tanda kebesaran Allah di atas jasad kamu itu.
wa inna katsiran minan nas, dan kebanyakan manusia di kalangan manusia an ayatina laghafilun, terhadap ayat-ayat kami mereka buat-buat lupa. Mereka buat-buat mereka dalam keadaan buat-buat tak reti terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala cerita demikian dalam surah Yunus ayat yang ke-92. Pekerjaan yang kedua yang dilakukan oleh Nabi Isa bin Maryam adalah mematahkan salib. Ini di antara tugas Nabi Isa. Turun, yang pertama bunuh Dajjal. Yang kedua memutuskan, menghapuskan salib-salib. Ataupun orang Kristian yang mengatakan bahawa dia adalah Tuhan. Ini tugas kedua Nabi Isa AS. Dan yang ketiga, membunuh babi-babi. Babi-babi yang ada ni dibunuh. Dan yang keempat, menghapuskan jizyah, cukai-cukai yang menekan di kalangan umat manusia. Setelah membunuh Dajjal dengan serta-merta tanpa menunda dan bekerjasama dengan orang lain, Nabi Isa mematahkan salib-salib yang ada. Ini ingat, orang Kristian yang kalian tak mengaku bahawa Nabi Isa AS dalam keadaan yang mati, mereka menyebut bahawa Nabi Isa ni mati, telah disalib dan dibunuh oleh kalian, sebenarnya tak betul keadaan demikian. Yang kita kena jelas bahawa dia akan bekerja, dia akan mematahkan balik salib-salib yang ada. Hal ini dilakukan untuk melenyap pengakuan orang-orang Kristian dan mengukuhkan kebenaran ilahi. Nak sebut bahawa kesilapan dalam kepahaman di kamu. Mengaku yang disebut dengan yang kamu kata Tuhan yang ada anak, Tuhan yang ada ibu. Tak betul pandangan demikian. Salah keadaan demikian. Hal ini juga untuk mematahkan dakwaan mereka bahawa ia pernah disalib sebagaimana mereka yakini di kalangan orang Kristian. Sahabat-sahabat kita di kalangan orang Kristian, saya nak sebut pada kalian, yang kalian kena tahu bahawa Nabi Isa ini tidak dibunuh dan tidak disalib. Nabi Isa ini bukan anak Tuhan. Bukan anak Tuhan. Sebagaimana dakwaan kalian. Tetapi Nabi Isa ini, dia seorang Nabi yang dijadikan oleh Allah dan diciptakan oleh Allah sebagai manusia biasa. Kemudian dia Nabi. Yang dia datang untuk dia menghapuskan ajaran sesat yang kalian bawa itu. Setelah mematahkan salib, ia akan membunuh babi-babi yang diharamkan oleh Allah. Dan lepas pada dia bunuh babi-babi ini, mati habis babi, dan dia akan menghapuskan cukai-cukai yang membebankan di kalangan umat manusia ini. Kerana cukai yang disyariatkan dalam Islam untuk menjaga penganut agama-agama samawi lain yang berada di negeri kaum muslimin dengan tetap menganut agama mereka. Sedangkan Nabi Isa bin Maryam AS turun ke bumi ini untuk melenyapkan setiap dakwah selain daripada Islam. Nabi Isa ni, orang-orang bukan Islam yang tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya tidak diizinkan tinggal di belahan bumi mana sekalipun. Allah tak benarkan demikian. Dengan demikian turun Nabi Isa bin Maryam ini adalah sebagai wakil Allah untuk membebaskan setiap manusia yang tidak bersyahadah kepada Allah Ta'ala dan tidak berada di dalam agama yang benar ini, iaitu agama Islam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi la yanzilanna ibnu Maryam hakaman adilan falyuksiranna salib wa la yaqtulanna al-khinzir wa la yad'na al-jizyah wa la tutrakanna al-filas fala yus'a 'alayha wa la tazhabanna shuhna'u wa tabaghudun wa tahasudun wal yad'una ila al-mal fala yakbalahu ahadan." Demi Allah, seorang laki anak Maryam akan turun sebagai hakim yang adil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Nabi Isa akan menjadi seorang hakim yang penuh dengan keadilan. Ia akan mematahkan salib dan dia akan membunuh babi-babi yang ada. Kemudian wala yad'annal jizyah, dan dia akan menghapuskan cukai-cukai yang menjadi beban pada umat manusia ini. Wala tatrakannal filas, dan dia akan meninggalkan unta muda kerana tidak akan diperlukan lagi permusuhan, tidak akan berlakunya kebencian dan tidak ada kedengkian akan mula hilang, dan ia akan menawarkan harta tetapi tak seorang pun yang mau menerima harta yang telah ditawarkan oleh Nabi Isa itu, kerana semua manusia dalam keadaan yang selesa hidup mereka. Mereka rasa bahawa mereka tidak perlu
kepada yang disebut dengan harta-harta itu sendiri. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi la yushikanna an yunzila fikum Ibnu Maryam hakaman adlan fayaksirul salib wa yaqtulul khinzir wa yada'al jizyah wa yada'al jizyah." Demi zat yang jiwaku berada di dalam tangannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, hampir-hampir saja anak lelaki Maryam akan turun di tengah-tengah kalian sebagai hakim yang adil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Ia akan mematahkan segala salib-salib, akan menghilangkan agama yang disebut dengan Kristian itu. Dia akan membunuh babi yang ada, dan akan menghapuskan yang disebut dengan cukai-cukai. Sepak terajang Isa bin Maryam alaihissalam selama mana berada di atas muka bumi ini, setelah mana Nabi Isa alaihissalam berjaya membunuh Dajjal, mematahkan salib ataupun menghilangkan agama Kristian itu, membunuh babi dan menghapuskan jizyah, hingga agama Islam menjadi satu-satunya agama yang ada di saat itu. Dan orang-orang hanya akan menyembah Allah Ta'ala saja. Ada satu pertanyaan yang masih lagi berbaki. Kemana pergi agama-agama lain? Dan keyakinan-keyakinan kafir yang telah tersebar di muka bumi sebelum daripada ini? Jawabnya atas pertanyaan ini adalah pengetahuan yang awal dan akhir pada Allah Ta'ala. Maknanya kita serahlah pada Allah. Agama yang lain macam mana? Buddha, Hindu dan sebagainya macam mana? Kemudian Nabi Isa AS akan mengelilingi bumi dengan kuasa Allah, dengan mukjizat yang dimilikinya. Dia akan bergerak. Lepas pada Dajjal bergerak, Nabi Isa AS bergerak. Seperti mana yang disebut dalam hadis yang mulia, tidak ada satu pun orang kafir yang mendapat bauan napasnya kecuali mati. Bila bau saja napas, bauan aroma Nabi Isa AS, orang kafir semua mati. Dan napasnya menyebar sejauh pandangan mata. Bauan tu sejauh pandangan mata. Orang kafir di saat itu dimatikan. Kemudian kita tidak akan mengetahui ada lagi peperangan, kegoncangan dan penenggelaman bumi dan badai yang akan terjadi sejak zaman kita sekarang ini sampai turunnya Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Perhatikanlah perang dunia kedua yang terjadi sebelum daripada ini. Peristiwa ini menelan korban lebih kurang 55 juta manusia. Padahal senjata pada waktu itu tidak secanggih senjata kita sekarang. Senjata nuklear, pesawat tempur dan selainnya yang digunakan dalam peperangan itu, seperti yang dikatakan seorang pakar dalam ketenteraan, mampu menghancur dan membunuh 5,000 kali ganda penduduk muka bumi ini. Senjata nuklear inilah yang sedang dibangunkan ini. Banyak pakar dan juga ilmuwan menyatakan bahawa di tengah keadaan perang dunia ketiga yang membinasakan, penduduk bumi yang tersisa pasti akan kembali menggunakan senjata pedang, panah dan juga bajak bumi dengan lembu-lembu yang ada itu, dijadikan perang. Dalam perang akhir zaman nanti tidak lagi guna alat senjata-senjata ini, tapi senjata yang akhirnya panah, senjata pedang ni akan kembali balik. Segala peristiwa gaib yang akan berlangsung, pengetahuannya adalah di sisi Allah Ta'ala. Kita pun tak boleh nak lebih-lebih daripada perkara demikian. Sebab Allah Ta'ala membatasi kita daripada pengetahuan akan hari esok dalam genggaman Allah. Firman Allah, "Innallaha indahu ilmus sa'ah." Di sisi Allah lah segala ilmu yang tentang hari kiamat. Wa yunazzilul ghais, dan Allah menurunkan yang disebut tidak ada seorang pun yang akan mengetahui, dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana ia akan mati. Wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Allah lah yang mengetahui segala sesuatu. Kita hanya akan mengetahui peristiwa yang akan terjadi 100 ataupun 200 tahun ke depan saja. Yang kita tahu, bila Allah Ta'ala dan Rasulnya telah mengkhabarkan pada kita, sebagaimana Allah dan juga Rasul telah mengkhabarkan berbagai kejadian gaib seperti tanda-tanda kiamat yang kita belajar ini. Yang kita faham ini, hal ini agar manusia segera bersiap sedia untuk menghadapi, dan agar kita tidak ragu untuk mendatangi saat demikian. Allah Ta'ala berfirman, "Yasta'jilu bihal ladhina la yu'minuna biha wal ladhina amanu mushfiquna minha
wa ya'lamuna annaha al-haq. Ala innal ladhina yumaruna fis sa'ati la fi dhalalin ba'id. Ketahuilah bahawa sesungguhnya orang-orang yang membantah tentang terjadinya hari kiamat itu benar-benar dalam keadaan kesesatan yang jauh di kalangan mereka. Ala ada di kalangan kita ni, dia kata, ya ke akan berlaku kiamat? Ya ke akan berlaku kiamat? Maknanya orang ni sesat sungguh lah. Bukannya biasa-biasa. Allah Ta'ala dengan kehendaknya menganugerahkan bangunan khusus pada nafas Nabi Isa bin Maryam. Sehingga bila Dajjal dan orang kafir mencium dia, mereka akan meleleh seperti garam yang mencair di air itu sendiri. Keadaan yang berlaku ini sendiri. Ini keadaan yang kita kena faham. Beberapa perkara yang terjadi ini, insya-Allah dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, al-anbiya ikhwatun li'allati ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid wa anna awlan nas bi Isa bin Maryam. Semua nabi bersaudara. Ibu-ibu mereka berbeza tetapi mereka daripada satu saja. Saya adalah orang yang paling tahu tentang Nabi Isa bin Maryam. Kerana tidak ada nabi di antara aku dan dirinya, ia akan turun ke bumi dan Allah akan membinasakan Dajjal pada zamannya. Pada zaman Nabi Isa bin Maryam, Ya'juj wa Ma'juj akan keluar. Ya'juj dan Ma'juj merupakan fitnah yang besar yang terjadi di muka bumi ini sendiri. InsyaAllah kita akan cerita mengenai Ya'juj wa Ma'juj ini dalam perbincangan sikit lagi. Kita nak cerita tentang mengenai Ya'juj wa Ma'juj ini di saat mana datang Nabi Isa ni sendiri. Lalu dalam keadaan yang demikian, kita akan tahu bagaimana untuk kita nak berhadapan dengan Ya'juj wa Ma'juj dalam perbincangan yang akan datang nantilah, insya-Allah. Saya rasa cukuplah dalam kita memahami tentang tugas Nabi Isa AS. Kemudian sampailah pada saat yang dinamakan dengan datang Nabi Isa AS ini sendiri. Kemudian Nabi Isa akan meninggal di mana? Ada sikit lagi yang tanya. Nabi Isa bin Maryam akan meninggal setelah mana 40 tahun dia di atas muka bumi ini. Itu di antara yang kita kena fahamlah. Dia akan berada di atas muka bumi ini selama 40 tahun, iaitu setelah mana dia menunaikan haji dan umrah. Seperti yang kita bincangkan sebelum daripada ini, iaitu dia pergi ke Madinah dan mengunjungi dan mengucap salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa dia pergi ke Madinah, dia bagi salam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak lama berselang dia meninggal di Madinatul Munawwarah dan dikuburkan di sebelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu ada satu kubur kosong. Yang dalam kubur kosong yang ada tu, Abdullah bin Salam kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maktubun fit Taurat sifatun Muhammad wa Isa bin Maryam yudfanu ma'ah. Di dalam kitab Taurat tertulis sifat Nabi Muhammad dan juga Nabi Isa bin Maryam alaihissalam dikuburkan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita kena fahamlah. Di mana orang tanya, di mana Nabi Isa alaihissalam meninggal dunia? Di Madinatul Munawwarah. Kemudian lepas itu dikapankan di mana? Dikebumikan di sebelah kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ni kan kalau kita pergi ke Madinah, ada kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di hujung tu Abu Bakar, di hujung tu yang disebut dengan Sayyidina Umar, ada satu lagi kubur kosong. Satu lagi kubur kosong. Kubur kosong ni siapa? Kubur yang disebut dengan Nabi Isa bin Maryam. Ni yang disebut dalam kitab Taurat pun ada. Dalam kitab disebut dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, dia ada dalam kitab Taurat tu. Di mana ditulis sifat Nabi Muhammad dan Nabi Isa bin Maryam, dia dikebumikan bersama. Yudfanu ma'ah, dia akan dikuburkan bersama dengan tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tempat demikian. Kemudian selama mana dia berada di atas muka bumi ini, jadi kemuliaan orang yang hidup di waktu itu. InsyaAllah dalam perbincangan kita yang kelima nanti, kita akan bincang tentang tanda-tanda kiamat Ya'juj wa Ma'juj pula. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah bagi kesempatan pada kita untuk memahami keadaan-keadaan yang menghampiri dengan kematian ini. Mudah-mudahan kita akan dapat manfaatlah dalam perbincangan kita ini sendiri. Mudah-mudahan kali ini Allah menambahkan lagi ilmu pada setiap di kalangan kita, insyaAllah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.